Saya ada dia. Yang pakai belakang. Sebab saya nak berpandu kat sini. Perempuan yang duduk belakang tak nampak. Boleh-boleh ke bagian jelas ya. InsyaAllah. Boleh masuk dalam. Wah, degil juga orang perempuan sini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allah wahdahu la syarikalah. Muhammad abduhu wa rasuluh tawajjaha syi'ta fa innaka mansur. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan daripada-Mu ya Allah, kami mohon kerahmatan-Mu ya Allah, kami mohon taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang ibu bapa kami, dosa-dosa kaum keluarga kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau permudahkanlah urusan kami di dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa bersyukur kepada-Mu. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tenangkanlah hati kami, kuatkanlah semangat kami, permudahkanlah pengajian kami. Jadikanlah apa yang kami pelajari ini sebagai suatu ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami dipanggil oleh-Mu, tempatkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, syurga yang paling istimewa ya Allah. Dan masukkanlah kami tanpa dihisab ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami memohon kepada-Mu kerana Engkau-lah yang telah menciptakan kami. Engkau-lah yang maha berkuasa, Engkau-lah yang maha pengasih, dan Engkau-lah yang maha penyayang. Engkau-lah yang satu-satunya yang kami sembah, yang kami minta pertolongan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin rabbana. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah. Terima kasih kerana jemput saya jauh juga daripada rumah saya. Ingatkan dekat. Rupanya Seremban Selatan. Oh, dia ke atas lagi. Masya-Allah, subhanallah. Sejam setengah. Tuan-tuan, saya berkhidmat dengan UiTM selama 24 tahun. Kemudian saya bersara awal umur 47 kerana dapat tawaran kerja di Madinah. Saya bekerja di Universiti Taibah Madinah 3 tahun. Dan ingat nak mati kat sana. Tak dapat. Lepas tahun je dia tukar bahasa pengantar dia daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Arab. Saya tak pandai bahasa Arab. Jadi kena balik. Tetapi kawan-kawan saya daripada Mesir, daripada Jordan, negara Arab dia jumpa bos, dia kata, boleh tak Prof Kamil ni duduk lagi setahun 2 tahun kat sini. Tuan-tuan, dia orang pergi minta. Pasal apa tu? Agak-agak pasal apa? Ya? Layak. Semua orang layak. Satu sebab je, saya baik ya. Kalau kita tak baik, orang tak nak kita. Berapa ramai orang, bos bertukar, orang pergi hantar pisang ke masjid. Ada, betul. Saya baik ni macam mana? Saya profesor, seorang-seorang je profesor daripada Malaysia. Yang lain daripada Arab semua. Tapi profesor, saya sampai sana, saya tengok dia orang ni tak ada penyelidikan. Saya pun ajak, mari kita buat projek. Saya bagikan 3 orang. Saya ajarlah dia orang buat. Dan kerana penyelidikan ni boleh naik pangkat. Jadi tahun yang pertama ada 3-4. Dia naklah lagi saya duduk situ. Orang Arab ni dia asofia. Dia tak nak kita. Dia nak orang dia je. Sebab itu payah. Tapi cara kita nak tackle dia macam tu. Jadi saya dapatlah duduk 3 tahun di sana. Jadi bila dah nak balik tu, orang Malaysia tahu saya nak balik. Universiti Kuala Lumpur, universiti pertama yang tawarkan kerja pada saya. Presiden dia jumpa saya, dia kata, Prof, kami lantik Prof jadi profesor.
gaji profesor, tapi kerja separuh je. Sedap tu. Gaji profesor mahal juga, kerja separuh. Saya pun tanya lah, separuh lagi apa? Separuh lagi, Prof pergilah mana-mana Prof nak pergi, di bawah nama Universiti Kuala Lumpur. Mudah-mudahan kalau ada pahala yang mengalir, biarlah dia mengalir ke seluruh warga Universiti Kuala Lumpur. Sebab Prof ambil masa Universiti Kuala Lumpur. Ya Allah, Presiden dia kata macam tu, dan saya pun okey lah. Tapi sebutlah sikit pasal Universiti Kuala Lumpur. Boleh tuan-tuan 2 minit. Kerja hakiki. Baik, Universiti Kuala Lumpur, universiti swasta. Nak masuk UniKL kena bayar RM40,000, RM50,000, RM100,000 pun ada. Perubatan mahal. Okay? Tetapi ramai orang tidak tahu dia milik MARA 100%. Okay? Kalau tuan-tuan, anak tuan-tuan nak masuk Universiti Kuala Lumpur, gaji bawah RM8,000, minta pinjaman MARA, InsyaAllah dapat. Tengok ni. Kalau gaji sehingga RM8,000, kosong hingga RM8,000, InsyaAllah dapat beasiswa dan juga dapat allowance sara hidup RM650 hingga RM750. RM650 di Kulit, RM750 di Lembah Kelang. Mahal kan? Anak perempuan yang belajar dapat allowance ni boleh hantar balik pada mak yang susah, RM100 sebulan. Saya percaya tu. Anak lelaki yang tak isyak rokok, cukup. InsyaAllah. Suruh anak belajar pandai-pandai, dapat 3.5 ke atas. 3.5 ni lebih kurang 75 markah dia ke atas. Minta pengecualian, tak payah bayar, free. Nampak tu? Tak dapat 75 tadi, dapat 3 poin ke atas, lebih kurang markah dia 65, minta pengecualian, kena bayar 20% je. Dia nak orang belajar. Kalau anak tuan kata payah nak dapat 3 poin, dia bohong. Maknanya dia pontai kelas. Saya tahulah saya pensyarah, tapi saya tak nak cerita panjang. Universiti Kuala Lumpur ada di seluruh negara kecuali Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Pahang. Tempat lain ada rasanya. Okay? Semua bidang dia ada. Cuma dia swasta je, milik MARA. Yang ni ramai tak tahu. Okey tuan, habis kerja saya. Hari ni tajuk kita, redha ke aku? Kita lah tu, aku tu kita lah. Tuan-tuan pernah tak hari tu panas sangat? Panas. Kita pun kata, Allah, panasnya. Pernah kata? Pernah kan? Kalau sejuk sangat? Jadi saya mulakan dengan pertanyaan tersebut. Panas sangat, sejuk sangat. Kita bersungut. Siapa yang bagi panas ni? Jadi kita bersungut pada siapa? Allah. Itu bahasa mudah dia. Itulah maksudnya redha tak redha tadi. Okey. Jadi tuan-tuan, kalau kita kata kita ni bersifat redha pada Allah SWT, redha tidak boleh bersyarat. Dia tak boleh bersyarat. Mulut berkata redha, tetapi hati masih mengungkit-ungkit. Kenapa jadi begitu, jadi begini? Kita dah ungkit. Pasal apalah haji ni yang naik pangkat? Bukan saya. Kepah kita kutuk-kutuk, ini kaki bodel, ini gini. Lepas 2 minggu, tak apa, aku redha. Kita biasa perangai kita lagu tu kan. Sukatan hujan turun bukan ketentuan manusia. Matahari panas kerana sifatnya begitu. Habis nak bersungguh apanya? Kan? Orang nak naik pangkat ikut dia lah, nak naik pangkat tahun depan kita pula. Begitu. Namun manusia sentiasa mengeluh jika ia tidak sesuai dengan kehendak hati. Manusia dia tak puas hati. Saya cerita satu, saya duduk Madinah, anak saya belajar di Madinah. Lepas tu sekolah tutup, cikgu dia orang Sudan. Jadi anak saya balik daripada sekolah hari tu, dia sedih sangat. Saya pun tanya dia, pasal apa Amirul? Ablah ni maknanya cikgu, bahasa Arab kan. Ablah nak tutup sekolah lah ya. Pasal apa?
Abang Muhammad, kakak Fatimah, anak Abla tadi, dapat masuk Universiti Khartoum. Jadi mama Abla tak nak duduk jauh dengan anak dia. Seorang ibu cikgu ni, ibu perempuan. Habis Amirul macam mana? Sebab saya tak boleh nak cerita. Kami pergi Madinah susah. Sebab saya nak anak saya ni sekolah Arab. Universiti bagi saya 40,000 untuk pendidikan anak-anak dengan syarat masuk sekolah antarabangsa, belajar dalam bahasa Inggeris. Saya tak nak duduk Madinah. Pasal apa nak belajar dalam bahasa Inggeris? Belajar bahasa Arab lah. Tapi sekolah Arab tak nak terima. Itu biar dulu. Tu belajar di sekolah orang Sudan. Dia tunggulah orang Sudan, sekolah Sudan. Mesir, sekolah Mesir. Malaysia tak ada. Pasal kami 6 orang je yang bekerja. Baik. Habis Amirul macam mana? Tak tahulah, tapi Abla adalah ajak Amirul pergi ke Sudan. Cikgu dia. Amirul nak pergi tak? Nak. Sebagai seorang ayah, relax pergi anak lelaki. Peduli apa saya? Saya betul hati kering. Saya cakap dengan isteri saya Roza, kata ya, Amirul nak pergi Sudan. Saya okey. Bini ni pasal mak yang melahirkan dia, yang menyusukan dia, sedih lah. Sebab Sudan ni tak adalah negara paling miskin, panas sekali, dan dia tengah perang utara dan selatan. 3 hari dia menangis sebab pasal saya benarkan anak saya pergi. Last sekali hari ketiga tu dia pun kata, ya, saya redha. Lepas 3 hari baru redha. Redha apa? Saya kata, pasal apa awak redha? Dia kata saya baca Quran. Isteri saya ni bagus, dia baca Quran tiap hari dengan terjemahan. Dia jumpa kisah Nabi Musa, bagaimana mak Nabi Musa telah diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya memasukkan Nabi Musa dalam kotak, dihanyutkan dalam sungai Nil tu. Pernah dengar cerita tu? Dan mak Nabi Musa hanyutkan. Pasal apa kita nak sedihnya? Nabi Musa dihanyutkan dalam kotak. Ini Amirul, anak saya, nak ikut cikgu yang mengajar dia bahasa Arab, mengajar matematik, mengajar geografi. Pasal apa nak sedihnya? Baru dia bagi. Alhamdulillah. Lain kali saya cerita bab tu saja. Seminggu di syurga tajuk dia. Okey. Baik tuan-tuan, saya nak petik satu je. Banyak dalam Quran sebut redha. Surah Al-Bayyinah ayat 8. Allah kata apa? Terjemahan dia. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurgaan, tempat tinggal yang tetap, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha tentang akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Tuan, redha ni bukan kita je redha. Kita nak Allah redha pada kita. Kita nak kita redha pada Allah, Allah redha pada kita. Dua-dua sekali. Okey. Nak cakap hari ini panjang, tetapi saya nak bercerita pada tuan-tuan dan puan-puan melalui satu kisah. Berdasarkan buku ini. Ya Allah, pasal apa tu? Dekat saya tak ada. Okey, berdasarkan buku ini, rumah sakit dia bawah tu, dia mahu saya menangis. Tuan-tuan, orang Negeri Sembilan panggil hospital apa? Orang tua. Hospital. Ini rumah sakit ni besuk. Saya orang besuk, orang Terengganu. Ayah saya panggil hospital, rumah sakit. Tuan-tuan, kalaulah kita masuk rumah sakit, kena tahan di rumah sakit. Bila kita boleh keluar daripada rumah sakit tersebut? Pertama, bila kita sihat, doktor kata balik. Yang kedua, mati. Mati nombor 3. Saya nak nombor 2 dulu. Ya. Nombor 2,
kencing manis, darah tinggi, masuk-masuk tu tinggi, lepas duduk 3 hari stable. Doktor kata ambil obat, makan. Tak payahlah duduk hospital, tak sihat. Betul kan? Yang ketiga, yang tadilah bolehlah saya terima. Kalau dah tak boleh buat apa dah, apa ni, doktor kata balik lah. Yang keempat, mati. Okey. Jadi kalaulah begitu, saya beranggapan dunia ini merupakan rumah sakit yang terbesar. Saya anggap, saya tulis buku ni, kalaulah dunia ini rumah sakit paling besar, kita duduk dalam rumah sakit ni, bila kita boleh keluar? Okey, orang serempan bijak. Mati. Satu je, kita mati saja, kita keluar daripada rumah sakit ini, bukan kerana kita sihat, bukan kerana kena makan obat, sebab tuan punya rumah sakit ni kata keluar. Boleh? Setakat ni boleh lagi? Kita hanya tahu kita sihat ataupun tak sihat bila Allah kata, tuan punya rumah sakit kata, Kamil, bangkit, terus masuk syurga tanpa dihisap. Bermakna masa kita keluar daripada rumah sakit besar ini, kita sihat sejahtera. Tetapi kalau tuan punya rumah sakit tu kata, Kamil, masuk neraka dulu, duduk situ, baru transfer ke syurga, bermakna masa kita keluar daripada rumah sakit tu tak berapa sihat, kena makan ubat. Yang ketiga, tuan punya rumah sakit kata, Kamil, masuk dalam neraka, kekal selama-lamanya dalam neraka. Oh, itu penyakit berat, tak keluar sampai bila-bila. Tuan-tuan, nak tanya sikit, agak-agaknya bila kita mula sakit? Bila? Ya? Jumpa Allah, lupa Allah. Bila tu lupa tu? Sejak bila kita mula sakit? Jawablah tuan. Saya nak tahu, tengok tu dalam ramai-ramai ni ada yang cerdik. Ada orang jawab bila akil balik. Bila akil balik saja, apa yang kita buat salah, sakit, sebelah kiri dia tanda. Lepas tu dia tanda sebelah kanan bila bagi obat. Betul? Okey. Satu lagi saya nak tanya lah. Sebut dengan saya penyakit kronik. Nombor 1, hati lagi, jantung lagi, paru-paru lagi, angin amar. Okey, tak apa, cukup. Angin amar, jantung, kencing manis, buah pinggang. Bila mati, masuk neraka tak? Ada tu kronik apanya? Yang saya sebut tadi, yang duduk kekal selama-lamanya dalam neraka, itu yang berat tu. Itulah penyakit kronik. Apa dia? Mengikut surah An-Nisa ayat 48, mereka yang syirik dan menduakan Allah. Sebab tu kena baca buku ni. Tuan-tuan tak faham. Sekarang faham dah sikit kan? Baru nak mula. Sampai pukul berapa saya boleh bercakap? Cakap-cakap yang biasa-biasa orang kuliah maghrib hari Sabtu. Pukul 12. Tak, kita jawab tu bukan kita nak bagi orang ketawa. Jawab biar masuk akal. 9.30. Okey, saya berhenti pukul 9. Terima kasih tuan. Ramai orang memang suka buat lawak, tapi saya tak suka. Saya tanya tak sungguh. Sebab saya nak adjust masa saya. Saya datang daripada Shah Alam 1.5 jam. Saya timing masa saya. Dan saya nak beritahu, nak jemput saya bercakap, ada 3 syarat. Syarat yang pertama, jangan bayar saya tak ambil duit. Saya datang ini bila saya setuju. Saya datang kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Kena faham yang tu. Yang kedua,
Saya banyak penyakit, kencing manis ada, darah tinggi ada, lemah jantung ada. Bercakap lama sikit kering tekak, tolong sediakan air. Ada 2 air, tapi gelas tak ada. Takkan saya nak minum macam tu? Okey, terima kasih. Dah, kadang-kadang benda ni kena cakap. Tak cakap dia buat juga. Setengah tempat dah lah bercakap free, air pun tak bagi. Yang ketiga, ini di luar kawasan saya dah beritahu. Kalaulah ditakdirkan saya meninggal tengah duk bercakap ini, tuan-tuan lah kena uruskan jenazah saya. Kerana saya nak meninggal, apa ni dikebumikan di mana tempat saya meninggal. Carilah kubur yang paling dekat di sini, uruskan. Anak saya, kaum keluarga saya, dia orang dah tahu. Saya beritahu pada anak saya kata ayah pergi, ayah tinggalkan 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh yang mendoakan ibu bapa. Jangan risau pasal kubur ayah, risau untuk jadi anak yang soleh yang mendoakan ibu bapa. Berapa ramai di antara tuan-tuan ini yang ayah tak ada, mak tak ada, tapi tak cukup semayang di rumah Allah. Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Hari ni aku tak nak jadi imam, aku nak suruh para sahabat jadi imam. Aku nak dicari rumah-rumah di sekitar ini yang tak datang solat berjemaah di masjid. Aku nak bakar rumah dia. Solehkah kita kalau kita nak kena bakar? Nak tahu orang tu beriman ataupun munafik, tengok solat subuh, tengok solat isyak, dia kat mana? Tak usahlah dia ketawa. Orang perempuan tak apa. Nampak saya rebut sikit kan? Saya ada follower saya, pengikut saya di internet 100,000 lebih. 75% wanita tua. Okey. Tempat yang paling afdal bagi wanita untuk solat di mana? Tengok, orang perempuan kita tanya cepat jawab, tapi salah. Dia tak fikir pun, dia jawab terus tu. Dah memang perangai wanita lagu tu. Tapi puan-puan ada ilmu, sebab itu boleh jawab. Tapi saya baca hadis tu tempat yang paling afdal bagi wanita untuk solat adalah dalam bilik tidur. Mungkin tukar jadi rumah. Pasal apa? Rumah besar, dalam rumah ada 6 bilik tidur. Dalam bilik tidur ambil wuduk, boleh solat kat situ. Tempat yang paling afdal. Tetapi hadis tu tak habis lagi. Dia kata apa? Tempat yang paling afdal bagi wanita untuk solat adalah dalam bilik tidur. Tetapi kalau dia nak pergi ke masjid, jangan dihalang. Nampak indahnya Islam. Tuan-tuan, kita balik semula. Jadi yang paling kronik, syirik dan menduakan Allah. Siapa tak minta ampun sebelum dia mati, kekal selama-lamanya dalam neraka. Tuan-tuan, kiri kanan kita, sanak saudara kita, ada tak orang sakit? Macam saya sakit boleh berjalan. Ada tak sini siapa yang ada sakit? Sakit dunia, ada? Ada ya? Pasal apa Allah bagi sakit? Pasal apa? Ujian apa? Memanglah hidup ni ujian. Semua sekali ujian, bukan sakit saja. Semua ujian. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beramal ibadat. Maknanya siapa hidup kena menyembah dan beramal ibadat pada Allah. Kalau tak buat yang itu, gagal lah. Tapi sakit ni pasal apa? Dalam Quran sebut surah An'am ayat 42, dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kepada umat-umat terdahulu daripadamu, lalu mereka mendustakannya, maka kami seksa mereka dengan kebuluran dan penyakit, supaya mereka berdoa kepada kami dengan merendah diri serta insaf dan bertaubat. Kita sakit, suruh ingat Allah, suruh bertaubat, suruh minta ampun. Ini aduh, lepas tu tak semayang pasal sakit. Tuan-tuan tengok gambar saya ni kan. Saya buat huruf O. Tak jadi huruf O, jadi huruf D. Satu malam lepas balik bagi ceramah di Segamat, itulah terendah-rendah apanya, orang suruh mari sini degil. Sebab tu saya kata hari ni saya nak bergantung kepada gambar. Ini bukti. Tapi orang degil memang degil lah. Nak buat macam mana? Dalam kelas saya pun macam tu. Baik, tengok muka ni kat Herok sebelah. Lepas balik,
Sampai di rumah malam tu isteri saya tak pergi. Sampai di rumah bini saya ni bagusnya. Macam hari ni saya balik ni, dia tunggu ni. Dia buka pintu, masuk saja. Ya, kuliah macam mana? Soalan sama, jawapan pun sama. Okey, standard sama. Tapi malam tu kami bersembang sekejap, dia pun tengok muka saya. Dia kata apa? Ya, macam apa muka awak herok sebelah? Herok sebelah maknanya apa? Stroke. Saya rasa stroke. Saya pergi tengok cermin. Oh, saya buat macam ni. Ya, hantar hospital selamat. Saya nak ringkaskan di situ, disebabkan saya tak bawa guarantee letter. Saya UiTM, saya layak. Masa tu saya pengarah UiTM. Saya layak untuk kelas pertama. Tapi kerana tak bawa surat, kelas 3. Sampai di sana, cek darah dulu 200 lebih, bawah 100 lebih. Memang bila-bila masa boleh burst. Doktor kata kepada saya, tuan, muka herok sebelah biar dulu, kita jaga dulu yang darah tinggi. Duduk sini dulu. Lebih kurang pukul 1, 1:30 barulah masuk dalam ward. Pukul 3 doktor datang, dia tengok muka saya, dia test. Dia kata ni bukan stroke, ini bukan serangan jantung dan sebagainya, bukan angin amar. Ini dia kata orak saraf jatuh berjelaru sebelah ni. Sebab tu sengit sebelah. Saya pun tanya, bila boleh baik doktor? Dia boleh baik sendiri daripada 2 minggu sampai 6 bulan. Tak nak lah macam tu doktor, saya nak cepat. Yelah, tak redha lah kan. Bukan masalah tak redha, memang kita nak baik kan. Dia kata besok boleh keluar, saya akan bagi ubat 84 pil, makan 12 biji satu hari. Tetapi itu tak penting. Tuan-tuan, 5:30 saya nak semayang lah. Dan saya kata pada diri saya, habislah amalan aku. Minta maaf ya, saya cerita, saya tak pernah tinggal solat berjemaah di rumah Allah ni sejak balik haji. Minta maaf saya cerita. Saya nak kena cerita. Bukan saya nak riak ke tak, tidak. Itulah janji saya dengan Allah bila pergi haji. Okay. Jadi, tapi saya tertanya kepada nurse tu, adik, sini surau yang paling dekat mana? Cik, kat luar tu je, keluar je, sebelah kanan tu. Okey, terima kasih, lega lah saya. Muka herok. Di sebelah kanan saya, sihat sejahtera. Tapi dia kencing manis tinggi. Boleh berjalan lah. Sebelah kiri saya, kaki terikat ke atas. Dan ada lagi 13 orang lagi. Bila sampai masanya, saya pun keluar. Ambil wuduk. Tengah ambil wuduk, ada 2 anak muda yang menjaga orang tua dia pun ambil wuduk. Saya pun kata kat dia, Dek, solat berjemaah ya? Boleh pakcik? Pakcik jadi imam Orang Malaysia ni, orang Melayu kita ni memang takut jadi imam. Betul tak? Memang payah. Kalau di negara Arab, Madinah tu, dia relax lah, seorang ikut lah, tak payah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lah Bilal, dia lah imam. Semua berebut nak jadi imam di sana lah. Baik, semayang lah. Lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pun pusing. Boleh bagi sekejap tak adik? Saya nak bagi tazkirah sikit. Dengan muka herok sebelah pun nak bagi tazkirah. Saya pun tanya, adik jaga siapa? Mak. Adik jaga siapa? Ayah. Dek, kita dah okey. Orang sakit pun kena semayang. Nanti adik masuk dalam ward nanti, beritahu mak, beritahu ayah semayang, masuk waktu dah. Berapa ramai orang yang jaga orang tua tak suruh semayang. Tuan-tuan ingat, kalau sakit tak payah semayang? Tak dibangun pun kena semayang. Gerak mata kan? Tak payah huraian panjang ya itu. Baik, saya pun masuk. Saya tengok suasana tu serupa je. Maknanya 16 orang tu, seorang pun tak semayang. Ujian. Maknanya kita sakit, kita tak redha dengan sakit. Kalau kita redha dengan sakit, kita nak Allah redha dengan kita. Macam mana nak suruh Allah redha kat kita?
Kena ikut apa yang Allah suruh lah. Jadi orang sebelah saya tu, pakcik tu, saya pergi, saya terus peluk dia, bisik dengan dia, pakcik dah solat dah pakcik? Subuh dah masuk ni. Ya kok, pop, dia terjun katil. Dia bukan sakit apa, kencing manisnya. Dia ambil wudu, lepas tu tukar baju, naik atas katil, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Satu kuat tu dengar, kuat dia baca. Lepas sudah tu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia pun baca doa. Angkat tangan tinggi lagu ni. Dia baca doa aku Melayu. Dengar habis orang. Tengah duk baca doa, makcik masuk bini dia. Baru balik semaya. Dia pun kata kat saya, nak, pakcik ni tak pernah tinggal masjid, duduk kat rumah. Tuan-tuan, dia tak pernah tinggal duduk masjid, pergi masjid masa di rumah. Bila kena sakit, terlupa nak sembahyang. Faham tak maksud saya? Pasal apa bini dia pergi sembahyang tak beritahu pada laki dia? Bang, saya nak pergi sembahyang ni bang. Dah masuk waktu. Inilah tanggungjawab orang yang sihat, supaya jaga orang yang sakit, terutamanya ibu bapa kita yang dah tua. Abah saya kanser. Saya pergi, doktor panggil dah teruk. Masuk tu, saya bertanya abah-abang tua saya. Sampai saja soalan pertama saya tanya, bah, dah masuk asar yang pada solat? Belum lah men. Ada wuduk? Tak ada. Suruh anak pergi ambil lah, tolong. Okey bah, boleh sembahyang bah? Abah lupa nak baca apa? Umur 70 lebih. Kanser. Ikut saya bah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bangun tidur. Habis dah tanggungjawab saya. Tak payah dah dia sembahyang. Dia tak sedar lah. Orang sakit, tapi suruh sembahyang. Itulah maksud pengertian redha dari konteks saya lah. Kita sakit, kita redha, maksudnya kita buatlah amal ibadah tu setakat mana yang kita boleh. Baik tuan-tuan, ada setengah jam lagi. Satu hari saya sedawa dalam pukul 10 malam. Akhir-akhirnya tak tahan. Dia macam tersekat-sekat. Tuan-tuan pernah sedawa tak? Kalau dalam keadaan biasa, apa yang patut kita buat tuan? Angin dalam perut, nak buat macam mana? Orang Melayu minum air halia. air halia tu kelas dah tu. Ambil minyak panas comor lah. Allah, ambil yang mudah-mudah aja. Lepas tu baring kan. Tapi malam tu saya kata kat isteri saya, yang tolong pergi beli sikit Actel. Tahu Actel? Dia macam Panadol. Kita kunyah 2 biji, insya-Allah hilang obat. Bini saya pergi, tapi tak tahan. Saya kejut anak saya, anak perempuan saya. Sarah, bangun Sarah. Kenapa ayah? Ayah tak tahan, tolong picit ayah. Saya pun duduk macam gini, dia pun picit belakang. Picit. Allah mudah, tak reti. Sikit rasa. Kuatlah sikit Sarah. Marah tu. Bila tak berapa sihat ni, banking tau. Sebab tu siapa yang jadi kena angin amal ke apa semua, dia jadi backing belakang tu. Kita jaga tu. Baik. Dia tekan lagi. Adalah kakak. Pergi dah tidur. Telefon mama. Ayah nak pergi hospital. Tuan-tuan, saya kata macam tu. Saya pun salin baju. Anak saya telefon, saya pun turun bawah. Saya duduk di kondo. Kondo ni ada 15 tingkat. Saya pergi sendiri. Kenapa? Saya nak beritahunya, saya bukan dah sakit sangat, tapi tak selesa. Turun bawah, bini saya dah ada. Dekat je. Buka pintu, masuk, dia pun tanya, yang mana kita hari ni? Hospital Seksyen 7, hospital kerajaan. Saya tak pernah pergi hospital kerajaan sebab saya ada insurans. Biasa pergi hospital swasta. Tapi pada masa tersebut saya cuti tanpa gaji. Tak jalan insurans saya. Maka pergilah ke hospital Seksyen 7 tu, hospital baru, hospital kerajaan. Sampai saja orang tu sambut sebab kecemasan. Dia tanya anak saya, ayah sakit apa?
Anak saya beritahu sakit dada. Pandai-pandai je dia. Sebut sakit dada, maknanya sakit apa? Jantung. Terus dia bawa stretcher macam ni. Tuan-tuan, macam mana boleh ada gambar ni? Memang betul lah anak ambil. Mana ada orang fikir nak ambil? Bila duduk atas stretcher ni, saya berkata dekat anak saya, isteri saya, ambil gambar. Dah, kenapa saya bercerita? Nak beritahunya, saya tidak rasa sakit sungguh pada masa ini. Tengok saya pegang apa? Wallet. Sama dengan wallet ni. Dalam ni ada apa? Yang paling mustahak, kad pesara saya. Saya yang lama lagi, saya tak pergi tukar. Kad pesara ini nilainya cukup besar. Pergi hospital kerajaan, RM1 je bayar. Tuan-tuan, sentiasa ada dalam poket. Okay. Sebelum masuk wad kecemasan ni, dia bisik dengan saya. Tuan, kalau tak sakit kosong, paling sakit 10, berapa skala sakit sekarang ni? Faham tak maksud dia tu? Berapa tahap sakit sekarang ni? Nak jawab macam mana tuan? Kita tengah terbaring lagu ni, dia tanya lagu tu. Maka saya fikir, penyakit yang paling saya sakit yang pernah saya alami, batu karang. Sakit batu karang ini lebih sakit daripada perempuan beranak. Tengok orang perempuan jawab selalu dia tu. Dia kata apa? Macamlah dia tahu. Baik tuan-puan, saya sakit batu karang satu malam tu, terus pergi hantar ke hospital. Tuan-tuan, bagi ubat apa semua, memang sakit sungguh. Bila saya nak tulis buku ini, saya kata sakit saya itu lebih daripada sakit beranak. Maka saya pun tulis dalam Facebook saya, kan saya ramai pengikut wanita, 75,000. Saya pun tanya, siapa di antara puan-puan ini yang pernah kena batu karang dan pernah beranak? 5 orang jawab dengan saya prof. Soalan kedua saya tanya, mana sakit batu karang dengan sakit beranak? 5 jawab sakit batu karang. Dah, saya bukan tipu. Saya buat penyelidikan. Kena faham tu. Takkan saya nak berbohong tulis buku. Saya bertanggungjawab pada tulisan saya. Baik. Dia tanya skala sakit. Sakit ini sangat mustahak. Tetapi sakit yang paling sakit dalam surah Al-Mulk, Allah kata apa? Dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka, disediakan azab neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritanya meraung-raung sedang ia menggelegak. Aduh. Masa saya sakit batu karang, saya tak meraung. Saya cakap je dengan doktor, sakit doktor, sakit. Bayangkanlah kalau kena azab api neraka. Siapa yang pernah rasa sakit yang paling sakit sekali? Puan-puan sakit beranak, ada puan-puan meraung. Aduh, ayuyu. Ada. Bila isteri saya cerita, dia melahirkan anak pertama saya di Selamat, sebelah tu orang India. Dia sebelah kiri. Bunyi sebelah. Mama, ayu, sakit. Tapi isteri saya, dia cerita, dia sakit juga. Subhanallah. Ini beza dia. Kita ingat pada Allah. Kita reza dengan kesakitan kita. Kita faham tak kita orang Islam macam tu. Jadi, dia kata skala 0 hingga 10. Kalau saya jawab 2, kalaulah banding dengan sakit batu karang, baru 2. Kalau saya beritahu 2, tak cemas lah. Sebab saya tahu wad kecemasan ada line merah, line nak mati. Ada line kuning, ada line biru. Saya pun jawablah 8 per 10. Cepatlah dia tolaknya tuan-tuan. Masuk pergi emergency, terus siap pasang-pasang tu. Okey.
Dan bahawa orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Hari ini saya tak sakit skala 8, tapi tak sakit. 8 tu kerana cerdik saya nak suruh doktor tu tengok betul-betul. Dan tengok ya, ini nurse ni potong lah tu kan. Ini kertas keputusan yang pertama dah dapat. Dia tengok macam itu kan, saya tengok dia khusyuk tau. Saya pun tanya, "Dek, saya teruk ke?" Tak apalah, apa ni tuan, nanti doktor datang. Lepas tu doktor pun datang. Doktor datang, terus bawa obat bawah lidah. Siapa sini sakit jantung ada? Obat bawah lidah tu maksudnya sakit jantung. Saya letak 5 minit, dia datang. "Tuan, berapa sekadar sakit?" Penting tuan-tuan, dia akan tanya sekadar sakit. Dan saya jawab 8. 8 maksudnya bukan sakit, tetapi sama dengan mudah-mudah sampai. Dia pun muka fresh. "Doktor, dia nak bagi kita baik, janganlah lu kutuk dia." Dia pun pergi tinggalkan saya. Datang semula, dia kata obat ini hanya boleh bagi 2 kali. Letak sekali lagi. Dia datang lagi tanya, "Berapa sekadar sakit?" 8. Saya nampak muka dia fresh. Dia tinggalkan saya, datang semula, bawa jarum. Dia kata prosedur seterusnya injection di perut. Dah yang pertama, yang kedua tak jadi, injek di perut. Dia pun injek kat perut. Dia kata sepatutnya okey dah. Dia tinggalkan saya, datang balik tanya, "Macam mana skala sakit sekarang tuan-tuan?" Macam saya beritahu, saya orang baik. Saya tengok dia bersungguh, saya tak sampai hati nak beritahu 8 juga. Faham tak maksud saya ya? Dia pun datang sekali lagi, dia tanya berapa skala sakit, saya beritahu 7. Yang sebenarnya tak ada beza. 7 dengan 8 tak ada beza sebenarnya. Dia muka dia, saya tahu dia kecewa. Dia nak pergi, saya panggil dia, "Doktor, mari duduk sebelah saya." "Doktor, pada tahun 2006 saya telah dimasukkan ke Hospital Subanjaya Medical Center. Simptom yang sama, doktor telah buat angiogram. Angiogram yang masuk wire kat sini. Dia tengok tak ada, bukan serangan jantung. Bukan jantung saya okey. Masalahnya angin dalam perut. Angin dalam perut menolak ke jantung." Pandai je cerita kat doktor. Dia dengar muka saya. "Jadi doktor bagi saya ubat angin." Dia tahu, "Tuan, saya percaya cakap tuan, tapi saya masih anggap tuan ini pesakit jantung." Dia pun tinggalkan saya, datang balik, "Nah, makan, ini ubat angin." Dah kau kata pandai sangat ubat angin. Saya pun makan. Sekejap saja, dalam 15-20 minit saya panggil, doktor saya okey dah." "Berapa skala sakit?" 2-0. Jawapan kelas tu. 30 minit kemudian panggil balik, Doktor datang balik. Angin tu datang balik. Maksud saya tu angin yang saya rasa sebelum datang. "Berapa skala sakit sekarang?" 6-7. Saya kata. Dia pun pusing belakang, tinggalkan saya. Kenapa? Pertukaran shift. 7:30 datanglah seorang doktor, nama dia Dr. Guna, perempuan, orang tua, rambut keriting India. Dia tak pakai tudung. Yalah, tak pakai tudung lah dia. Rambut keriting-keriting, putih. Dia sampai dekat saya, dia terus peluk saya. Peluk belakang. Tak kena aurat ni. Dia peluk terus, dia pun tanya. Dia pun kata kat saya, "Good morning, Profesor." "Selamat pagi, Profesor." Saya tak tahu macam mana dia tahu saya profesor. Sebab bila saya register, isteri saya register nama, dia tak tulis Profesor Dr. Muhammad Kamil. Sebab nama Muhammad Kamil bin Ibrahim. Saya tidak pernah daftar nama, tulis jawatan saya. Sebab itu bukan nama saya. Dalam IC saya, Muhammad Kamil bin Ibrahim. Ada orang tu kalau kita jumpa, "Tuan, nama apa?" "Datuk Muhammad Kamil." "Mana boleh nama kau Datuk?"
Pasal apa kita nak beritahu kita datuk? Pasal apa kita nak beritahu kita profesor? Kau ingat besar sangat ke tu? Tak payahlah nama kita Muhammad Kamil lah. Kalau dia tanya jawatan profesor, gelaran anugerah darjat kebesaran Datuk Tan Sri, baru betul. Jangan risau, orang akan tahu juga akhirnya. Tuan-tuan, ini tawaduk. Okey, anugerah dunia ni tak ada masalah. Tapi nak bagi tahu pun bagi tahu, saya cerita saja. Lepas tu dia pun kata, Prof, saya dengar Prof ni pakar motivasi yang terkenal. Kenapa? Kalau pakar motivasi, Prof kena hidup lama sikit. Dia kata macam tu. Saya serius, dia serius. Kenapa dok? Sebab keputusan ECG saya dah tengok, keputusan darah saya dah tengok, menunjukkan Prof telah diserang serangan jantung yang kronik. Tapi Prof tak sakit kan? Prof tak ada berpuluh-puluh kan? Prof tak ada sakit lagu betis, Prof tak sakit belakang. Betul kan? Betul. Kenapa? Tahu tak kenapa? Sebab saya dah cek rekod Prof 17 tahun ada kencing manis. Orak saraf yang menghantarkan isyarat sakit kepada otak sudah tidak berfungsi kerana kencing manis. Saya tak sakit, saya masih nak bergurau. Saya kata apa? Bagus juga ada kencing manis ada. Dia tak ketawa. Serabut dia ni. Dan dia kata pada saya, kami tak ada kepakaran jantung, saya akan uruskan. Kita hantar ke PPUM, saya akan telefon PPUM, saya akan telefon IJN, saya akan telefon Serdang. Mana katil kosong, kita hantar. Tuan-tuan, macam mana dia boleh sampai macam tu? Itu ketua jabatan tu datang. Sebab malam tadi, bila saya dah confirm saya kena duduk di ward, saya suruh isteri saya tengok jadual saya dalam ni, semua cancel. Dan salah satu tempat yang di cancel adalah di Putrajaya Emergency Unit. Patut saya pergi ceramah. Jadi doktor kat sana mungkin telefon kat sini, tolong tengok sikit, sakit seorang Prof Kamil. Mungkin. Saya agak begitu. Kerana orang yang jemput saya, dia datang melawat ketika saya di sini. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, 2 jam kemudian Dr. Guna datang balik kat saya. Doktor, Pusat Perubatan Universiti Melaya dah setuju untuk terima Prof. Saya akan siapkan ambulans, saya akan siapkan doktor pengirim, saya akan siapkan seorang nurse untuk ikut serta. Kami akan hantar serta mereka. Baik, tengok di sini. Nampak ni? Senyum kan? Gambar tak dapat berbohong. Saya tengah bercakap dengan Dr. Zila, Dr. Putrajaya yang datang melawat saya. Saya cerita kat dia, saya tengah tulis buku rumah sakit, tetapi saya berhenti 15 bab. Saya kata kat dia, nanti lepas habis keluar daripada ni, saya sambung lah. Dan saya cakap pada budak-budak ni, saya nampak ambulans dekat sebelah tu. Dek, tak payahlah tukar-tukar katil, biar saya pergi berjalan saja, terus masuk. Uncle tahu tak uncle ni kronik? Kalau jadi yang buat apa, siapa nak bertanggungjawab? Dia marah saya. Okey. Baik. Saya dipindahkan. Tolak naik. Nampak Dr. Sila ambil gambar lagi saya. Dia yang bagi gambar ni kat saya, yang bahagian ni. Ini peminat tegar saya kan ni, okey. Yang termasuk dalam 75,000 orang tu. Bila masuk dalam ni, nurse cakap, Prof, dia panggil saya uncle. Ambulans ni baru 2 minggu sampai. Ini peralatan yang paling canggih yang kita ada. Tuan nak, uncle nak pakai oksigen tak? Nak. Saya pun bisik dengan isteri saya, yang ambil gambar yang. Nampak? Waya-waya berserabut kan? Okey. Kalau dalam keadaan biasa daripada Shah Alam nak pergi Petaling Jaya pada pukul 12 malam, 10 minit. Kalau pukul 1 tengah hari, mungkin 1 jam.
Ini pukul 11.30, pukul 12 tengah hari. Masuk saja ambulans, 15 minit sampai. Pasal apa cepat sampai? Saya bukan raja, saya bukan Perdana Menteri. Pasal apa cepat sampai? Ya? Ada siren. Kalau ambulans tak ada siren pun slow. Sebab ada siren. Tuan-tuan, bayangkanlah begini, kita di padang mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Dia cerita pada kita, di padang mahsyar nanti kita nak menunggu matahari sejengkal daripada kepala, peluh menitis daripada buku ladi, naik sini, naik sini, naik sini, naik sini, duduk sini, tercukak-cukak sampai 50 tahun. Ada hadis. Tuan-tuan tak nak ke laluan segera? Tak nak ke dibangkitkan besok, tak payah tunggu, kami terus masuk syurga tanpa dihisap? Kena macam tu. Ya Allah, cepatnya aku sampai. Baik. Dan habis ni bahagian latar belakang. Sampai di PPUM, hospital PPUM, dah tunggu je, tukar. Yang pertama sekali dia tukar baju. Lepas tu dia tanya isteri saya, isteri, ada bawa kad pesara tak? Dia dah tahu dah rekod tu kan. Ambil kad pesara tu, rekod sekejap, tak sampai 5 minit, terus 3 orang tolak saya. Okey tuan-tuan, tolak pergi. Sebab UUM ni bangunan dia jauh-jauh macam itu. Pergi sana, pergi sini. Bini saya terkedek-kedek belakang. Saya tengok dia, ya Allah, bini aku kena tinggal. Masuk lift, tunggu sekejap, baru datang, terbengah-bengah. Saya tengok, bini dia sihat. Naik 3-4 buat kardiologi, pergi ke buat kardiologi, orang buka pintu, saya pun masuk, bini saya nak masuk. Puan, setakat ini saja. Puan duduk bilik menunggu. Tuan-tuan, saya di hospital, saya tahu nak pergi buat operation kan. Tak sempat minta maaf dengan isteri saya. Isteri saya pun tak sempat minta maaf dengan saya. Tuan-tuan datang ke masjid ni, yang bini tak datang, masa turun tadi, cakap tak yang saya pergi dulu? Minta maaf lah kalau ada salah silap. Entah-entah balik nanti isteri dah tak ada. Entah-entah tuan keluar ni, tersangkut kat situ, mati. Puan datang. Kalau suami tak datang, minta maaf tak dengan dia? Jadikan amalan setiap hari. Suami nak pergi kerja, nak keluar rumah, bang nak pergi mana tu bang? Minta maaf ya, kalau ada salah silap. Mudah je. Saya datang tadi, saya beritahu isteri saya je, minta maaf ya, saya dah nak pergi ni. Okey. Saya doakan selamat semua. Doa. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Di belakang pintu, doktor India sudah menunggu. India daripada India. Nama dia Dr. Srida. Ya Allah, saya dapat doktor India. Saya pernah bagi ceramah di pusat perubatan tu. Doktor Melayu ramai. Pasal apa saya dapat doktor India? Pasal apa? Agaklah. Shift dia. Okey, salah. Kebakaran dia. Ramai lagi kebakaran. Kalau boleh saya nak orang Islam lah. Pasal apa? Senanglah, jawab Allah senang selalu. Dah. Sebab yang telefon itu Dr. Srida. Dr. Guna tu India. Dia telefon kawan dia dari India lah. Logik lah. Tuan-tuan berkawan dengan orang mari masjid. Berkawan dengan orang kaki teh tarik. Berkawan dengan India lah. Tuan-tuan, India bukan Islam. Dia kata dengan saya, Tuan ni teruk tau. Ya Allah, bahasa dia. Tapi dia cakap orang putih lah. Tuan ni teruk ni. Ya. Tapi mudah je kita buat Instagram, dia kata. Ni tepuk kat sini ni.
Kalau kata ada tersumbat, kita buat angioplasty. Boleh tuan, 20 minit je. Mudah je ni. Dia tak kata apa. InsyaAllah. Itu beza dia tu. Sama-sama pakai. Kalau orang Islam, InsyaAllah tak ada apa. Dengan izin Allah. Saya pun kata okey. Sign dulu. Sign surat mati ya. Tolak masuk saja dalam bilik. Dia pun berdiri. Okay, let's do it 20 minit. Okay, jom kita buat 20 minit. Aduh, macam konsert nyanyi pula. Sebab bagi dia benda tu biasa. Okay, duduk sebelah tu, dia nak pakai sarung lengan. Nurse di sebelah dia tanya dia, doktor, bukan doktor cuti ke hari ni? Tuan, bukan shift dia. Doktor, bukan doktor cuti ke hari ni? Memang saya cuti, besok saya nak pergi Sri Lanka. Sebab tu dia dapat melayani saya. Kawan dia telefon, tolonglah, saya ada patient seorang ni, teruk dari jantung dia ni. You ada masa tak? Ada. Dia cuti, datang. Dia pun terus, dia kata kita buat angiogram dulu, masuk wire, masuk cecair dalam ni, tengok yang mana tersumbat. Tengok ni. Yang ini tersumbat 100%. Yang ini tersumbat 90%. Yang kat sini 30%. Baik, perhatian. Yang 100% ini saluran besar ni. Pasal apa saya tak mati? Pasal apa saya tak mati? Orang perempuan nak cerdik sikit. Pasal apa saya tak mati? Satu saluran tersumbat 100%. Belum sampai ajar. Siapa kata? Siapa? Ni, semua ni. Tuan-tuan, dia orang ni yang cakap belum sampai ajar. Bukan penceramah cakap. Puan yang cakap, betul? Boleh kita setuju? Saya setuju. Apa maksud belum sampai ajar? Maksud belum sampai ajar, mati ini bukan kerana sakit jantung. Mati ini bukan kerana diabetes. Mati ini bukan kerana sakit buah pinggang. Mati ini bukan kerana aksiden. Mati ini bila sampai masanya, dia tidak lambat dan tidak cepat sesaat. Betul? Bukan saya kata, dia yang kata, tuan-tuan semua setuju. Habis, kalau tuan-tuan faham lagu tu, pasal apa tak nak datang sembahyang ke masjid ni? Ke surau ni? Dah pun tahu dah tu mati tu bila-bila masa. Pasal apa tak tutup aurat dengan sempurna? Pasal apa tak nak jaga mulut kita, jangan duduk popet. Dah tahu dah tu mati bila-bila masa. Bukan saya kata, dia yang kata. Faham tak maksud saya? Dalam Quran sebut manusia bersifat degil. Bukan saya kata. Sebab itu penting kita faham macam ni. Kita yang kata mati bila-bila masa. Dan tuan-tuan, yang dia kata 20 minit 1 jam lebih. Kau janganlah kata kau pandai. Belum tentu lagi dapat. Baik tuan, kita berhenti kat sini. Saya ada 5 minit lagi. Berhenti sekejap. Kita nilai balik yang saya cerita panjang 30 minit tadi. Ingat ya, saya cakap dengan anak saya, anak perempuan saya, saudara-saudara, telefon mama, ayah nak pergi hospital. Pasal apa saya kata begitu? Pasal apa tuan-tuan saya kata begitu? Berapa ramai orang bila dia buat pergi macam tu, dia kata apa? Nasib baik aku pergi hospital, mujur aku pergi hospital. Mana ada nasib baik, mana ada mujur dalam Islam? Tak boleh kita kata alhamdulillah aku pergi tergerak hati nak pergi hospital. Pasal apa tergerak hati? Allah yang gerakkan hati. Pasal apa Allah gerakkan hati? Yang kita duduk berdoa hari-hari itu, tiba-tiba bila kita berlaku tu, kita kata apa? Mujur aku pergi hospital. Ganti dengan perkataan alhamdulillah. Kenapa hospital section 7? Sebab saya nak ditemukan dengan Dr. Guna. Kenapa nak ditemukan Dr. Guna? Dialah yang telefon Dr. Srida yang tengah cuti. Bukankah aturan Tuhan itu sangat bijaksana? Dia telefon Srida tak boleh, telefon IDN tak boleh, PPUM boleh. Pasal apa? Dr. Srida tengah cuti. Tuan-tuan, saya dah sihat sikit.
Saya cari dalam Quran, terjumpa surah Al-Haqqah ayat 44. Satu je yang cerita pasal jantung yang saya jumpa ya. Dan kalaulah Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran itu mengatakan atas nama kami secara dusta, sebarang kata-kata rekaan sudah tentu kami akan menyentapnya dengan kekuasaan kami. Kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya supaya dia mati dengan serta-merta. Tuan-tuan, tali jantung ni dia sentap sekali je. Sebab itu yang bangun pagi dah mati, dia kena sentap dah tu. Tuan-tuan, bila Allah nak, bukan kerana sakit ke, bukan kerana apa ke, asbab dia tu semua tu. Tuan-tuan, masa kita yang sebenar sangat habis. Baik, saya 3 hari buaya bersambung apa semua kan. Macam mana nak buat, saya terlepaslah saya punya solat berjemaah ya. Macam mana nak selamatkan keadaan tu? Buaya bersambung ni sampai ke luar. Saya jamak dalam kesusahan. Jamak tamam 4-4. Zuhur dengan asar kan 4-4. Maghrib dengan isyak 3-4. Kalau jamak tak payahlah berjemaah. Subuh boleh jamak tak? Tak boleh. Habis macam mana? Saya pun kata dengan isteri saya yang mari kita solat. Saya solat berjemaah, saya jadi imam. Saya atas kaki, dia kat bawah. Boleh. Sebab apa? Kita nak. Kemudian selepas saja 3 hari buaya tercampur apa semua. Yang pertama sekali solat Zuhur, saya minta dengan Nana, saya nak pergi solat ke surau. Luar tu ada surau. Uncle, aku jalan perlahan-perlahan ya. Aku tahu tak, jantung uncle ni dah clear semua. Jadi dia oksigen ni masuk tau. Dia tak biasa bekerja macam tu. Kalau uncle jalan laju-laju sangat, dia over. Dia macam kita bawa kereta baru lah kan, 1000 km yang pertama tu tak boleh nak kecut sangat. Sama lah tu konsep dia tu. Jadi saya pun pergi ya. Sampai di surau, tak ada orang. Saya azan lah. Tunggu orang, tak ada. Ini buat kardiologi. Saya pun nak tanya nurse lah, Dek, kat sini ada orang mati ke? Hari-hari yang ke ada orang mati sini? Yalah, tempat orang semua sakit, penuh. Duduk sekejap, datang. Ni, Mamat. Dia pakai seluar putih, baju putih. Siapa dia? Attendant. Lulusan apa? SPM? Kan? Betul kan? Dalam seramai-ramai tu, dia ni yang lulusan SPM, attendant, yang datang semayang, nak semayang berjemaah. Sebab itu taufik dan hidayah bukan kerana pangkat, bukan kerana darjat, bukan kerana engkau doktor, bukan kerana engkau apa. Tapi kalau Allah nak bagi, dia bagi. Dalam seramai-ramai, dalam atas tu, seorang dia aja pergi. Yang nak mati pun tak datang, tapi yang boleh berjalan. Nampak tak realiti dia sebenarnya macam mana? Yang kita kata kita redo dengan kesakitan apa semua tu kan. Kita tak redo, kita bohong je. Dia dah sudah. Kita solat berjemaah macam biasa lah. Ustaz jadi imam. Kita tengah dalam uniform, sakit pun suruh jadi imam. Tapi tak apa. Tuan-tuan, kalau kita solat berjemaah 2 orang, macam mana ya? Ini tempat imam. Katalah ni tempat imam. Macam mana? Dia duduk di mana? Sini kan? Baik. Katalah dia duduk di sebelah saya macam ini. Kalau orang lain datang duduk belakang ni, dia kena buat apa? Dia kena jalan reverse kan? Itu orang ada ilmu. Tuan-tuan, ramai orang baik-baik tak ada ilmu. Dan dia tidak terima. Misal kata, contohlah kalau kita nak buruk sangka macam tu. Dan saya berdua, macam mana saya nak buat? Saya kena selesaikan masalah tu sebab otak saya fikir nak memudahkan orang. Jadi, kalau ini tempat imam, untuk memudahkan dia, saya tak duduk tempat imam, saya duduk tempat dia. Dia kena sini. Kemudian bila orang datang, saya yang bergerak ke depan. Selesai masalah. Betul? Ada seorang, bukan tanya betul yang ni, tindakan ni. Betul apa yang berlaku? Datang seorang lagi, pengawal keselamatan. Siapa yang datang? Pengawal keselamatan, attendant yang datang. Itu realiti sebenarnya. Datang,
Lepas pada tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pun terus pusing. Tunggu sekejap saya nak baca hadis satu. Boleh? Oh, duduk elok sikit. Nak dengar tazkirah daripada orang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata apa? Wahai Adam, kumpulkanlah umatmu untuk dibawa ke muka pengadilan. Nabi Adam bawa 1000 orang, seorang je masuk syurga tanpa dihisap. 999 orang masuk neraka, celup-celup kat situ baru transfer ke syurga. Seorang saja dalam 1000. Siapa yang seorang dalam 1000? Siapa? Jenis tanya soalan lagu tu. Dia tak pernah kena tanya, kan tu menyesal datang semayang. Tunduk. Tanya pula yang sebelah, tuan, siapa seorang dalam 1000 tu? Tak boleh jawab, takut. Okey Ji, siapa seorang dalam 1000? Ya? Nabi Adam. Apa siapa bukan Nabi Muhammad? Siapa seorang dalam 1000? Seorang dalam 1000, 2000 2 orang, 3000 3 orang. Okey, siapa seorang dalam 1000? Siapa? Jawablah. Siapa? Orang? Serupa dia orang ni juga takut nak jawab. Jawab salah tak apa. Siapa? Kita apa? Tu serabut apa je. Perlu dia apa orang yang tak datang semayang sini ni? Yang datang ni ni. Kita lah. Saya kata kat dia, you tahu tak siapa yang seorang dalam apa 1000 tu? Tak tahu lah. Tuan lah. Tuan lah. Dalam seramai-ramai orang dalam bangunan ni, awak berdua datang dengan saya. Kita lah, insyaAllah. Oh, baru sengih dia. Rupanya dia. Dan saya pun lepas tu saya peluk yang nanti saya duduk sini seminggu tau. Boleh tak teman saya solat berjemaah? Tak ada orang ni. Baik cik, saya datang. Ustaz, saya datang. Nampak tak cara berdakwah? Saya pun banyak. Lepas tu hari-hari duduk cerita kat dia. Tuan ni orang terpilih tau. Mudah dia naik semangat. Masa saya nak balik ke rumah, dia datang jumpa lagi. Saya bagi hadiah buku kat dia. Dia kata, Ustaz, terima kasih tau. Seminggu saya dengar Ustaz. Dia kata, yalah dia seorang je datang. Baik. Ini di PPUM, dia ada troli ibadat. Siapa nak semayang, tayamun ada, debuan, spray pun ada. Nak semayang tak nak semayang. Sekarang ni kebanyakan hospital dah sediakan benda-benda macam ni. Tapi ini semua kalau kita tak tengok, kita tahu. Tapi kalau suami masuk, isteri lah kena jaga. Peristiwa ini berlaku di esok nak Ramadan ya. Saya pun tanya pagi tu, saya pun tanya doktor yang datang melawat masuk ward kan. Doktor India, Allah kena India saja. Yang ni India muda, comel, perempuan. Doktor, esok kami ni orang Islam puasa. Saya boleh puasa tak? Dia pun tanya balik, boleh tak tangguh puasa ni? Boleh. Saya jawab benda yang betul lah. Sakit boleh tangguh, tak ada masalah. Kalau boleh tangguh, tangguh lah. Okey. Jadi tak ada masalah lagi ya. Boleh tangguh lah. Malam tu datang pula doktor Islam, lelaki. Saya bertanya, doktor, esok puasa ni saya boleh puasa tak? Boleh. Pasal apa pula tak bolehnya? Kita tukar masa makan ubat. Kena tanya lah. Sekarang pilihan pada kita. Buatlah yang terbaik. Jadi saya ambil pilihan puasa. Dah tak keluar lah. Last satu. Sekejap Dah apa ni. Baik. Saya nak baca ayat sini yang last sekali. Gambar ni, gambar tengah buka puasa dalam hospital. Itu satu kenangan saya lah dengan isteri saya, dengan anak saya. Seronok juga buka puasa. Baik, saya baca surah An-Nisa ayat 48. Mata saya tak apa nampak. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukan Allah, dan akan mengampunkan dosa lain dari itu
bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan sesiapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia melakukan dosa besar. Dalam surah Al-Ma'idah ayat lain, siapa yang melakukan dosa besar, dia tidak minta ampun sebelum dia mati, duduk dalam neraka selama-lamanya. Itu kronik, itu penyakit kronik. Baik, saya berhenti kat situ. Terima kasih. Lewat 7 minit, minta maaf banyak-banyak. Dan macam saya kata, khusus untuk wanita ya, kebanyakannya follower saya ni, pengikut saya ni, kerana dia baca buku. Saya menulis banyak buku. Yang paling popular, Travelog Haji, Mengubah Sempadan Iman. Siapa yang haji dah baca, siapa tak baca tu jadi asbab terus nak pergi haji. Dia telah dibaca lebih 1 juta orang. Baik, tu buku Travelog Haji. Siapa yang takut nak pergi haji, baca buku tu insya-Allah. Kemudian saya menulis 50 tips motivasi haji. Pasal apa? Buku Travelog Haji orang baca menangis. Saya tanya apa yang dia pelajari, tak berapa jelas. Saya pun tulis 50 tips motivasi haji, satu. Apa yang patut dibuat. Kemudian saya duduk Madinah 3 tahun. Barulah saya dapat jawapan kenapa 30,000 orang menunaikan haji tiap-tiap tahun, 200,000 orang menunaikan umrah tiap-tiap tahun, masjid tak penuh-penuh lagi sampai sekarang. Mana tentu haji ni? Mana yang kaki umrah ni? Duduk di Madinah baru saya faham. Ya Allah, mamak-mamak ni buat umrah, buat haji macam ni. Itu saya cerita dalam buku Nota Pasca Haji. Baca buku tu, mudah-mudahan dapat pencerahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini istimewa untuk puan-puan. Buku hadiah Allah, buku apa dia? Rumah Sakit Dia Mahu Menangis yang kita bincang pada hari ini, saya bagi percuma je pada puan-puan. Kalaulah puan-puan beli dengan jumlah harga RM100, percuma buku tu satu. Buku tu harga dia RM25. Maksudnya saya bagi diskaun 25%. Tinggal lagi saya tak ada duit nak bagi. Itulah perjalanan saya ke mana-mana saya pergi yang membiayai perjalanan saya. Kalaulah puan-puan tak bawa duit, nak bayar secara online pun boleh, cakap dengan Hadi. Dan ditakdirkan saya tengah jalan meninggal, hutang tak bayar lagi kan, saya halalkan, tak payah bayar. Malah saya besok dibangkitkan, orang Seremban ni tak bayar lagi hutang, kena tunggu. Tapi janganlah tunggu saya mati. Ada orang kadang-kadang pelik tu perangai tau. Ada lah seorang yang gila dah tu. Baik tuan-tuan, begitulah. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau ada masa saya datang lagi lain kali. Pasal apa? Mikrofon dia okey. Saya pergi, saya ada setengah tu saya dah tanda dah, tak nak pergi dah. Pasal apa? Mikrofon dia tak okey. Saya cakap free, tapi saya nak mikrofon tu biar orang dengar. Tak payah saya tu ngau gitu. Minta maaf lah, memang saya tanda dah, tak pergi dah. Di sini okey. Saya suka surau yang lebih kecil, surau kecil daripada masjid yang besar. Sebab surau kecil, kapasiti dia ni dengan mikrofon dia ni, dengan sound system dia lebih baik. Kadang-kadang masjid yang besar kan dia tak boleh kontrol. Saya bukan, sebab kita pergi bukan kerana duit. Kita pergi tu kerana nak menyampaikan. Jadi kalau saya dapat menyampaikan macam ni, puan-puan dengar jelas, InsyaAllah. Terima kasih puan-puan. Minta maaf ya, bergurau-gurau tuan-tuan. Minta maaf bergurau-gurau apa semua tu. Kalau ada salah silap saya, minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.